konsep wahdatul wujud yang banyak diajarkan di kalangan umat Islam. Sejauh manakah kebenaran dia dan sejauh manakah ada pengaruh asing dalam memahami ataupun dalam fahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang banyak difahami oleh masyarakat yang mendalami ilmu tasawuf yang menyeleweng ini ialah memahami bahawa wahdatul wujud. Wujud ini adalah kesatuan dengan Tuhan. Wahdah maksud kesatuan. Wujud dengan alam ataupun dengan Allah SWT, kesatuan dengan Tuhan. Apabila seorang itu telah pun mencapai hakikat yang mereka nak capai hakikat, maka di kala itu syariat akan terangkat. Kalau kita perhatikan dalam konsep wahdatul wujud, dalam ajaran-ajaran yang menyeleweng ini menyatakan bahawa sekiranya seorang itu telah mencapai makam yang tertentu, dia mencapai peringkat hakikat, tidak salah untuk kita bagikan agama kepada syariat, makrifat, hakikat. Memang kita perlu ada syariat, makrifat untuk kita mengenal Allah SWT. Cuma hakikat, apabila manusia ini sampai peringkat hakikat, sampai peringkat hakikat, di kala itu dia sudah tidak terikat dengan syariat-syariat Islam. Ini adalah tanda penyelewengan yang berlaku dalam mana-mana aliran ajaran yang dibawa. Sekiranya ada yang mendakwa apabila seorang itu telah pun mencapai hakikat, maka orang ini sudah tak terikat dengan mana-mana syariat yang wajib diamalkan oleh umat Islam ataupun orang biasa. Itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita dengar ada orang menyatakan bahawa jangan persoalkan dia. Dia telah pun mencapai hakikat yang kita belum capai, kita masih lagi orang-orang. Dia dah sampai peringkat hakikat di mana dia dah sampai makam yang berbeza, syariat beliau tidak sama dengan syariat kita. Tuan-tuan, puan sekalian, makam yang paling tinggi bagi manusia adalah dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Nabi Muhammad tetap sembahyang. Bahkan Nabi Muhammad sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki baginda. Nabi Muhammad tetap berpuasa. Bahkan Aisyah pernah berkata, baginda bila bulan Syakban berpuasa seolah-olah macam tidak berbuka. Ada waktunya memang Nabi berpuasa, ada waktunya Nabi berbuka. Cuma nak gambarkan, Nabi yang telah mencapai makam yang tinggi tetap bersembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi tetap berpuasa sehingga kan seolah-olah nampak dia kerap berpuasa seolah-olah sampai tidak berbuka. Sebab itulah Aisyah menjelaskan bahawa Nabi kerap berpuasa terutamanya pada bulan Rajab dan bulan Syakban. Bahkan Nabi mengamalkan berpuasa-puasa sunat 3 hari di pertengahan bulan ataupun Yaumul Bid, puasa Isnin dan Khamis, Nabi tetap berpuasa. Dalam masa yang sama, Nabi juga membaca Al-Quran. Nabi membaca Al-Quran. Bahkan, Nabi bertadarus dengan Jibril. Sedangkan, makam paling tinggi bagi manusia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, Nabi Muhammad tetap melaksanakan syariat-syariat Islam. Sebab itulah apabila ada seorang badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang perlu aku lakukan dan aku tak tanya orang lain selain kamu wahai Rasulullah? Nabi ajarkan pada beliau rukun Islam. Kemudian pemuda ini berkata, aku akan melaksanakan amalan ni. Kemudian apabila pemuda ini berlalu pergi, Rasulullah bagi tahu sekiranya dia melaksanakan amalan ini, dia akan masuk syurga. Saya nak gambarkan di sini bahawa syariat adalah penting dalam amalan kehidupan kita. Sebab kadang kita selalu dengar, ini orang syariat, kita orang hakikat. Dalam Islam tidak dibagikan ini orang syariat dan orang hakikat. Itu adalah tanda penyelewengan. Dan tahukah tuan-tuan bahawa ini adalah merupakan pengaruh daripada ajaran agama Hindu, di mana hakikat inilah yang disebutkan dalam agama Hindu sebagai konsep moksha. Apabila manusia telah pun mencapai kesatuan dengan Tuhan dengan amalan yoga yang mereka lakukan, maka syariat karma samsara akan terputus. Manusia terikat dengan konsep karma dalam agama Hindu, agama Buddha dan agama Sikhism. Selagi mana mereka hidup di muka bumi ini, selagi itu mereka akan terikat dengan undang-undang karma. Jadi
Apabila mereka boleh melakukan yoga dengan peringkat pertama, physical yoga, kemudian spiritual yoga pada peringkat yang kedua, apabila mereka boleh bersatu dengan Tuhan, unite with God, apa yang dinamakan moksha dalam agama Hindu, nirvana dalam agama Buddha, dan mukti dalam agama Sikhism, berarti itulah peringkat yang paling tinggi kesatuan mereka dengan Tuhan. Apabila mereka telah pun berjaya bersatu dengan Tuhan, maka undang-undang karma sudah tidak lagi applicable kepada beliau sebab mereka telah pun mencapai makam kesatuan dengan Tuhan. Dan inilah kebimbangan yang saya rasakan apabila orang mempelajari konsep wahdatul wujud, kesatuan dengan Tuhan. Apabila mereka melakukan amalan tentu sampai peringkat hakikat, dikala itu syariat sudah tidak lagi applicable ataupun mereka sudah tidak lagi bounded, terikat dengan syariat Islam. Berhati-hati dengan fahaman ini. Ia adalah merupakan pengaruh ajaran agama Hindu, dan jangan sampai kita nyatakan bahawa sampai satu peringkat syariat sudah tidak lagi perlu untuk dilaksanakan. Itu merupakan satu penyelewengan yang berlaku dalam akidah umat Islam. Umat Islam selagi mana hidup di muka bumi, selagi itu dia terikat dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT daripada Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan. Moga-moga hidup kita sentiasa dapat berkat rahmat pada Allah SWT.